الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk bijak menyikapi perbezaan pendapat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, perbezaan pandangan berpunca daripada pengaruh seseorang atau sesuatu kumpulan tentang pengalaman, persekitaran, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran mereka. Antara faktor yang menyebabkan timbulnya isu perbezaan dan persilihan adalah sikap seringkali menonjolkan pemikiran dan paradigma kumpulan masing-masing, tidak meraihkan ideologi politik lain walaupun ianya tidak bertentangan dengan syariat, suka dan merasa hebat apabila disanjung, sentiasa merasakan pandangan kita sahaja betul dan yang selainnya adalah salah. Ini realiti berlaku pada hari terjadinya perselisihan dan perbalahan isu ideologi politik, sama ada secara maya di media-media sosial maupun berlaku di alam nyata dengan pendekatan fitnah, kecam-mengecam, hina-menghina, mencaci kepribadian seseorang, memperlekehkan individu, kumpulan atau organisasi tertentu. Ia seolah-olah menjadi amalan biasa dalam kehidupan tanpa merasa bersalah atau berdosa. Apabila sesuatu isu hangat diperkatakan, maka wujudlah pendekatan merendah-rendahkan maruah dan paling menyedihkan, ia membuka keaiban sesama Muslim. Oleh itu, akibat perbezaan dan perselisihan tanpa kita sedari telah menyakiti hati saudara-saudara kita. Perbezaan pandangan perlu didasari dengan semangat mencari kebenaran. Berbincanglah secara harmoni, bukan bertanding mencari yang menang atau yang kalah. Sebaliknya, bermuafakatlah mencari kebenaran dan bermuhasabah atas kesilapan. Justru umat Islam perlu mengutamakan perhubungan ukhuwah Islamiyah dengan menolak provokasi dan tindakan yang boleh mengundang fitnah dalam masyarakat. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah ajaran yang menggalakkan umatnya berinteraksi, bergaul dengan menjalinkan hubungan baik, harmoni dan sejahtera dalam kehidupan. Islam menitik beratkan permuafakatan dan perdamaian kerana mukmin yang sebenar sentiasa menjalinkan persaudaraan dengan bertegur sapa, menziarahi yang sakit atau kematian, menderma, kunjung-mengunjung dan memenuhi jemputan. Amalan ini dapat dilaksanakan tidak kira sesama Islam ataupun bukan. Oleh itu, langkah interaksi secara tepat apabila berhadapan dengan perbezaan pendapat atau ideologi politik adalah pertama, secara asasnya perlu meletakkan hubungan keluarga dan persahabatan mengatasi semua perkara termasuk politik. Islam meletakkan silaturrahim dan ukhuwah Islamiyah mengatasi segala-galanya. Kita perlu menjaga dan memelihara ikatan silaturrahim agar tidak terjerumus kepada dosa yang lebih besar. Hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih layak dipercepat hukumannya di dunia dan apa yang dipersiapkan Allah baginya di akhirat daripada tindakan kezaliman dan memutuskan hubungan silaturahim. Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kedua, semaikan sifat berlapang dada dan suburkan rasa cinta sesama saudara Islam. Berlapang dada bermaksud bersabar, ikhlas dan redha menghadapi setiap ujian, khususnya ujian menempuh pelbagai kesulitan hidup. Umat Islam diajar berlapang dada dan belajarlah menerima kenyataan dalam semua perkara, termasuk dalam berpolitik sekalipun, yang sering menjadikan kita terlalu fanatik dan lupa adab sebagai seorang Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membangkitkan bibit-bibit permusuhan. Ini kerana ianya perkara sia-sia yang mengundang fitnah dan kebencian, bahkan perbuatan fitnah dikecam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, yakni mengadu domba. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, tidak kira ideologi mana yang didukung dan disokong, kita perlu terus bersatu sebagai rakan karib dan berkongsi harapan, impian dan tujuan yang sama untuk membangunkan negara. Ini kerana kestabilan dan keharmonian negara perlu mempunyai persekitaran yang kondusif agar rakyat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Sekiranya negara berada dalam keadaan tidak stabil, maka akan muncul pihak dan musuh dari luar maupun dalaman yang akan mengambil peluang dan kesempatan dengan niat untuk mengganggu gugat perpaduan dan kestabilan negara. Lupakah kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dan sayangkan Mekah sebagai negara yang pernah didiaminya? Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atyabiki min baladin aw ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairik." Aku tidak temui negeri yang lebih baik dari engkau, wahai Mekah, dan tidak ada negeri yang lebih aku sayangi dari Mekah. Kalaulah bukan kerana kaummu, yaitu Quraisy, telah menghalauku, maka aku tidak akan tinggalkan negeri ini. Riwayat At-Tirmizi. Keempat, jauhilah diri daripada membuat fitnah dan kenyataan provokasi serta perbuatan yang menimbulkan ketegangan dan keresahan dalam masyarakat dengan menghina sesuatu kumpulan, budaya, etnik, organisasi atau agama dengan mencetuskan sentimen politik perkauman. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 93, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan. Kelima, perbezaan tidak harus didasari oleh hawa nafsu. Sebaliknya, berusahalah untuk mencari kebenaran dan keredaan Allah. Oleh itu, perbezaan tidak menjadikan kita berbalah, apatah lagi bermusuhan. Sebagai Muslim, kita juga perlu bijak menangani dan menguruskan perbezaan ideologi politik berdasarkan masa, situasi dan tempat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 118,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Dan kalaulah Tuhanmu, wahai Muhammad, menghendaki, tentulah dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Tetapi dia tidak berbuat demikian, dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah boleh menciptakan manusia dalam satu pola dan corak pemikiran sahaja. Namun dengan sifat Allah yang maha penyayang dan maha pengasih, Allah berikan peluang kepada manusia untuk merasai kemanisan berbeza pendapat. Perbezaan pendapat sebenarnya manis dan lazat kerana ia menjadikan sudut pandangan kita semakin luas. Jadikanlah perbezaan pendapat ini dapat memartabatkan dan memberikan kekuatan kepada ummah. Ini kerana semua perbezaan pendapat dan pandangan berasaskan kepada dalil dan pemikiran yang kritis. Oleh itu kita dapati sebahagian daripada pemikir Islam menyatakan perbezaan itu jalan kepada perpaduan. Ia membina kekuatan setiap aliran supaya dapat mengambil faedah dan manfaat daripada aliran yang lain. Akhirnya ia membentuk pemikiran yang matang dan sejahtera. Justru kita perlu menetralkan politik permusuhan dan membina jambatan etnik dan bukannya menjadi wira etnik. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang meninggalkan perbalahan sedangkan dia di pihak yang salah, nescaya dibinakan untuknya sebuah rumah di sekitar syurga, dan sesiapa meninggalkan perbalahan sedangkan dia di pihak yang benar, nescaya dibinakan baginya sebuah rumah di tengah syurga. Dan sesiapa yang memperelokkan perangainya, nescaya dibinakan baginya tempat yang paling tinggi di dalam syurga. Riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Hadirin yang berbahagia, kesimpulan dan pengajaran yang dapat kita renung daripada khutbah hari ini adalah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjauhi permusuhan, pertentangan, pertikaian dalam sesuatu isu, lebih-lebih lagi dalam isu ideologi politik. Kedua, kita perlu bijak dalam meraihkan perbezaan pendapat, lebih-lebih lagi dalam isu politik yang bersifat ijtihadi. Perbezaan serta perselisihan pendapat hendaklah diuruskan dengan baik dan betul. Ketiga, orang-orang yang dibenci Allah adalah orang yang paling suka mencari dan membuka ruang permusuhan antara sesama manusia, kecuali orang-orang yang sentiasa memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, mereka bersatu di dalam agama Allah, dan untuk perselisihan dan rahmat itulah Allah menjadikan manusia, dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Surah Hud ayat 119. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.